Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video hari ni Nina nak share tentang dua kisah yang bagi Nina sangat menarik. Kisah pertama tentang seorang perempuan yang cantik tiba-tiba bertukar jadi perempuan yang hodoh. Bukan tu je, dia juga telah digelar sebagai perempuan yang paling hodoh di dunia. Yang kedua pula tentang seorang puteri yang bagi Nina biasa-biasa je, tapi dia telah menjadi kegilaan ramai lelaki. So Nina nak korang nilai macam mana erti kecantikan tu bagi korang selepas korang tengok video ni, okay? Video hari ni disponsor oleh Surfshark VPN. Surfshark ni sebenarnya adalah sebuah apps dan juga extension browser. So kita boleh guna untuk ubah IP dan tengok konten-konten yang telah diblok dekat Malaysia. Contohnya lah kan, macam ada movie dekat Netflix yang kita tak boleh tengok dekat Malaysia. Tapi bila kita ke Surfshark and then kita ubah location negara kita Malaysia ke negara yang lain, and boom, kita dah boleh access guys. Tapi kita punya data dengan identiti kita selamat. Bukan tu je, VPN ni juga boleh lindungi kita daripada kita kena hack semasa kita menggunakan public wifi. Satu lagi, dengan hanya satu account, kita boleh connect dengan semua device. So bagi Nina memang sangat berbaloi lah benda ni. That's why lah Nina memang suka sangat guna Surfshark ni. Jadi korang boleh guna kod Nina Story dan dapatkan 83% off dan extra lagi 3 bulan percuma. Memang berbaloi sangat. Jadi macam mana cara dia? Korang boleh download dengan menggunakan link yang Nina letakkan dekat bawah ni. So without wasting any time, let's get started. Mary Ann Bevan bagi Nina dulu ni adalah seorang perempuan yang cantik dan sempurna. Tapi disebabkan dia telah diserang oleh satu penyakit misteri, muka dia berubah 100% tau. Dah tak sama macam dulu dah guys. Kalau orang compare dia sekarang tu dengan gambar dia yang dulu, Nina yakin memang orang susah nak percaya. Okay, Mary Ann ni lahir pada 20 Disember tahun 1874 di London dan dia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang besar. Dia membesar dalam keluarga yang normal dan membesar dengan baik. Akhirnya pada tahun 1894, Mary Ann ni telah berjaya menjadi seorang nurse. Kemudian dia telah berjumpa dengan Thomas and then diorang berkahwin pada tahun 1903. Thomas ni kerja biasa-biasa je, iaitu dia ni merupakan seorang petani. So Mary Ann dengan husband dia hidup dalam sebuah keluarga yang sangat bahagia dan diorang telah dikurniakan 2 orang anak lelaki dan juga 2 orang anak perempuan. Tapi selepas beberapa tahun diorang ni kahwin, Thomas meninggal iaitu pada tahun 1914. So tinggallah Mary Ann dengan anak-anak dia untuk teruskan kehidupan diorang. Kehidupan diorang tu juga jadi macam semakin susah. Sebabnya gaji Mary ni tak adalah sebesar mana untuk tampung keluarga dia. Kalau dulu ada husband dia, jadi beban tu macam kurang sikit. Tapi bila dah tak ada, hidup diorang jadi semakin susah lah. Lepas suami dia meninggal, Mary Ann telah diserang oleh penyakit hormon yang berlebihan hingga menyebabkan muka dia ni telah berubah pada masa umur dia masih lagi muda iaitu 28 tahun. Penyakit tadi tu dikenali sebagai penyakit acromegaly. So dikatakan penyakit ni agak rare untuk terjadi dan penyakit ni menyebabkan anggota badan jadi besar macam kaki, tangan, muka dan kulit pun akan jadi tebal. Tapi kalau sekarang ni penyakit tu datang, kita boleh rawat kalau penyakit tu dapat dikisahkan dari awal lah. Masa Mary Ann hidup, dia hidup pada abad yang ke-19. Jadi cara nak merawat, cara nak menyegah penyakit tu jadi terhad. So bila penyakit tu datang attack dia, dia tak boleh nak buat apa-apa lah. Macam dia akan terus bersama dengan penyakit tu sampai akhir hayat dia. Disebabkan penyakit ni juga, tangan dan kaki dia jadi makin membesar. Lepas tu semua bahagian dahi dan rahang dia ni juga jadi memanjang dan hidung dia pun jadi besar. Disebabkan fizikal dia dah pun mula berubah, so dia susah nak bekerja. Kalau dia pergi apply tempat kerja baru pun diorang tolak dia sebab diorang kata dia ni hodoh, macam tak sesuai lah untuk kerja. So dia terpaksalah buat kerja sampingan untuk tampung kehidupan dia dan untuk sara anak-anak dia. Satu hari tu dia terjumpa ada satu poster tentang pencarian perempuan paling hodoh. Poster iklan tadi tu sebenarnya telah diedarkan oleh pemilik sarkas yang bernama Cloud. So Mary Ann kata, okay, mungkin dengan muka aku yang hodoh ni dapat bertanding dalam pertandingan tu. So mungkin dengan duit-duit tu nanti dia akan mudalah untuk menyara anak-anak dia. Bila dia masuk dalam pertandingan tadi tu, dia berjaya mengalahkan seramai 250 orang pesaing dan dia telah dinobatkan sebagai juara. Mary Ann juga telah terima duit yang sangat lumayan hasil daripada pertandingan tadi. Dia tahu memang muka dia yang sekarang ni takkan berubah dah jadi macam dulu lagi, dah takkan cantik lagi dah. Jadi Mary Ann nekat untuk gunakan wajah dia yang hodoh tu untuk besarkan anak-anak dia. Dia tak kisah apa orang nak kata pasal dia perempuan paling hodoh, kalau perempuan paling jijik, dia tak kisah asalkan anak-anak dia besar dengan baik. Sedih sebab dia sanggup jadi wanita yang paling hodoh semata-mata untuk anak-anak dia. Pengorbanan seorang ibu tu memang sangat hebat sebenarnya. Tak kisah dicaci, diaibkan, janji anak-anak dia boleh hidup dengan selesa. Persembahan sarkas Mary Ann sangat berjaya sehingga dia dapat kumpul duit yang banyak dan bukan tu je, dia memang sangat famous. Dan semua orang kenal dia tapi dengan panggilan perempuan yang paling hodoh lah. And then pada tahun 1920, Mary Ann ni telah berhijrah daripada London dan dia berpindah ke Amerika untuk meneruskan karier dia. Dekat Amerika dia masih lagi join pertunjukan sarkas hingga membuatkan dia jadi semakin terkenal. Even dia
dicaci, dihina, dikutuk, tapi dia tetap tersenyum asalkan anak-anak dia hidup senang. Dia juga buat postcard gambar dia sendiri and then dia jual dekat orang yang nak belilah. Selama 2 tahun dia menjadi perempuan yang paling hodoh dekat dunia. Dia dah berjaya kumpul duit sebanyak 20,000 pound. Kalau duit sekarang ni sebanyak 1.6 juta dolar guys. 2 tahun dia dah berjaya kumpul duit sebanyak tu. Akhirnya semasa dia berusia 59 tahun iaitu 26 Disember tahun 1933, Mary Ann telah pun menghembuskan nafas dia yang terakhir. Lepas tu mayat dia telah dihantar balik ke tanah air dia untuk dikebumikan. Sedihnya. Seorang ibu kan sanggup berkorban apa saja untuk anak-anak dia asalkan anak dia boleh hidup selesa dan semewah. Alright, next story. Wanita yang kedua ni pula bukanlah wanita yang dinobatkan sebagai wanita yang paling hodoh, tapi dengan wajah dia yang biasa tu, dia telah dianggap sebagai wanita yang paling cantik dalam kerajaan Persia. Jadi ramailah lelaki daripada Iran, Turki ni yang tergila-gila yang nak kahwin dengan dia tau. Dan diorang ni berebut-rebut untuk jadikan dia sebagai seorang isteri. Jadi siapa dia ni sebenarnya? Puteri Fatimah Khanum ni dia adalah anak kepada Raja Nasir. Dia juga ada gelaran lain iaitu Esmat Al-Dawleh. So Esmat ni adalah nama famous dia lah. Puteri Esmat telah lahir pada tahun 1855 di Tehran, Iran. So bapa dia ni ataupun Raja Nasir ni memang ada banyak isteri dan ada ramai anak. So Puteri Esmat tadi tu anak Raja Nasir dengan isteri dia yang bernama Taj Al-Daulah. Kalau korang tengok gambar ni, Puteri Esmat ni dia seorang perempuan yang berbadan agak besar dan dia ada juga misai, tapi dia telah dinobatkan sebagai perempuan yang paling cantik pada zaman tu. Jadi dia hidup pada abad ke-18 yang mana lelaki pada zaman tu menganggap wanita yang ada misai ni adalah seorang wanita yang sangat cantik, terutamanya Puteri Esmat tadi. Tapi Nina yakin test diorang sekarang ni mungkin dah berubah dah. Puteri Esmat juga dikatakan pandai menulis dan pandai bermain piano. Kalau korang nak tahu, Puteri Esmat ni adalah orang pertama yang pandai main piano dekat Iran. Jadi para lelaki yang ada dekat Iran pada masa tu bila dah tahu Puteri Esmat ni dah lah cantik kan, lepas tu pandai pula main piano dan dia adalah orang pertama yang pandai main piano dekat Iran. Jadi orang lagi lah tergila-gila kan, orang lagi nakkan dia tu dijadikan sebagai isteri. Ayah dia pada masa tu memang dah bangga sangat dah dengan Puteri Esmat ni, dah lah pandai menulis, pandai main piano, lepas tu dah menjadi pujaan orang ramai dan dia juga menjadi idola rakyat. Pada zaman tu kalau perempuan ada misai ni dia adalah benda biasa, tapi kalau pada zaman sekarang perempuan ada misai badan besar macam tu, of course lah memang kena body shaming habis. Tetapi pada abad 18 perempuan yang ada misai tu memang dianggap cantik. Macam yang Nina cakap tadi tu lah, Puteri Esmat ni memang kegilaan ramai lelaki dan ramailah yang mencuba untuk memasuk minang dia, tapi semuanya dia tolak macam tu je. Ada juga cerita yang kata lelaki yang kena tolak peminangan diorang dengan Puteri Esmat ni, diorang balik ke rumah, diorang bunuh diri. Boleh dikatakan siapa je yang datang minang dia tu, dia akan tolak mentah-mentah je. Saya nak minang awak, sorry saya tak berminat. Kononnya macam tu lah. Tapi atas desakan dan paksaan ayah dia, akhirnya Puteri Esmat ni telah berkahwin dengan seorang general yang bernama Muhammad Khan. Sebenarnya perkahwinan ni ada kepentingan politik juga. Raja-raja zaman dulu ni dia takkan kahwinkan anak perempuan dia ataupun anak lelaki dia sesuka hati tau. Macam kau dari siapa, mau kahwin je, tak ada masalah. Tak, mesti akan ada kepentingan politik diorang juga. Jadi perkahwinan tadi tu adalah salah satu syarat perundingan ayah dia dengan pihak Zanggit. Bila suami dia yang pertama tu meninggal, akhirnya Puteri Esmat ni dikahwin dengan seorang general dari kerajaan suami dia. Jadi suami dia yang baru ni bernama Salahuddin. 10 tahun selepas diorang berdua ni berkahwin, akhirnya Puteri Esmat ni meninggal disebabkan penyakit malaria. Masa ni ubat untuk penyakit malaria memang tak wujud lagi. Akhirnya Puteri Esmat telah meninggal pada 25 Januari tahun 1905. Suami dia baru tahu tentang kematian isteri dia itu pun selepas 3 bulan kemudian. Dan jenazah Puteri Esmat tadi dikebumikan di Damsyik, iaitu dekat dengan makam ayah dia. Alright guys, memang menarik cerita ni sebenarnya, sebab cerita yang pertama tadi, perempuan yang kita nampak cantik daripada seorang nurse, seorang yang kata sempurnalah hidup dia kan, tiba-tiba berubah hingga menjadi perempuan yang hodoh dan dia jadi sarkas, jadi bahan ejekan, bahan gelak dekat sarkas. Tapi dia buat semua tu untuk anak dia dan akhirnya dia berjaya. Walaupun dia dihina, dicaci, tapi dia tetap jadi kaya tau. Maksudnya dia tak give up dengan hidup dia. Dia terima apa takdir dia, tapi dia cuba bangkit dan menjadi seorang yang berjaya even dicaci pada masa tu. Cerita yang kedua ni pula bagi Nina macam agak pelik juga, sebab taste lelaki pada masa tu. Nina bukan nak body shaming tau, tapi kalau kita tengok gambar Puteri Esmat tadi tu, dia bukanlah perempuan yang orang kata kegilaan orang lelaki pada zaman sekarang ni. Lelaki zaman sekarang ni dia nak perempuan yang kurus, cantik, tinggi, lepas tu putih, kulit glowing, kalau ada
breakout sikit dah kena body shaming dah. Apatah lagi Puteri Esmat yang pada masa tu orang kata badan besar dengan ada misainya, memang tak ada ciri-ciri kecantikan. Orang kata apa, pada zaman ni memang dia tak tergolong lah dalam perempuan cantik, tapi pada zaman dia memang jadi kegilaan ramai lelaki sampai yang berebut ni nak masuk minang dia. Tapi kalau dia hidup dekat zaman sekarang, Nina tak rasa dia akan jadi rebutan lah. Nina bukan body shaming, tapi itulah apa yang terjadi pada dunia sekarang. So Nina rasa lelaki Iran dekat sana mungkin dia orang pun dah berubah taste. Dia orang mungkin nak perempuan yang cantik, tinggi, kurus. Interesting. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan enjoy. Kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, make sure korang subscribe dulu dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload. Dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.